Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, dan alhamdulillah hari ini kita dapat lagi meneruskan tuition online kita untuk bahasa Arab menengah rendah. Okey, alhamdulillah. Hari ini saya kali yang kelima untuk fasa yang kelima, dan insya-Allah saya akan bercakap berkaitan dengan ismul fa'il. Tajuk asal kefahaman, tapi saya telah menukar tajuk kepada ismul fa'il. Okay, sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak yang dah berjaya masuk boleh share supaya kawan-kawan kita yang lain dapat sama-sama belajar dengan saya pada hari ini. Okay, nah? Jadi sebelum saya meneruskan pembelajaran, saya ucapkan terima kasih kepada Jaib, JPM Perlis, Maib dan semua kru yang terlibat menjayakan program Perlis Tuition Online ini. Jadi alhamdulillah. Kaifa halukum anak-anak semua? Lama bercuti. Tingkatan 3 belum dipanggil, jadi akan lama lagi lah anak-anak bercuti. Jadi boleh masuk dan share. Okey, untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh keluarkan buku teks, kertas, ataupun buku catatan, pen. Jangan dengar saja, mesti catat. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan tengok ismul fa'il. Okey. Okay, ismul fa'il ismun mushtaqqun yadullu ala man qama bil fi'li. Ustazah merahkan man qama bil fi'li, iaitu siapa yang buat perbuatan tersebut. Itu kita namakan dia ismul fa'il. Ya. Contohnya perkataan tulis. Orang yang tulis ataupun siapa yang membuat perbuatan tulis itu, maka itu kita namakan dia ismul fa'il. Okey, dalam buku teks kita ada tajuk ismul fa'il. Anak-anak jangan rasa heran pula. Tingkatan 1, tingkatan 2 pun dah boleh belajar tajuk ni. Okay, tingkatan 2 ada pada muka surat 4, muka surat 6, muka surat 16. Saya dah buka buku teks, jadi awak pun kena buka. Jadi ada dekat muka surat tersebut tajuk ismul fa'il. Okey, dan untuk tingkatan 3 ada pada muka surat 6, muka surat 38, muka surat 69, 70, muka surat 104. Jadi ustazah buka setiap muka surat. Awak jangan malas nak buka buku. Ustazah buka setiap muka surat, ada dekat situ. Jadi insya-Allah hari ini kita nak belajar ismul fa'il. Ada 6 perkara lah yang anak-anak kena catat. Okey.
Ismul fa'il li fi'li sulasi as-sahih wal mu'tal. Okey, kita akan tengok untuk perkataan kataba, ya, iaitu perkataan yang tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, ya. Kemudian khaza, perkataan yang ada hamzah. Kemudian jara, okey, yang ada ya tak ada titik kita panggil, ya. Okey, kemudian bahasa Arab panggil alif maksura. Kemudian kita ada qala, ya, yang ada alif kat tengah. Da'a, kita ada alif kat belakang. Nasiya, kita ada huruf ya, huruf illah. Jadi kita akan tengok 6 perkataan ini, 6 cara kita nak bina isim fa'il daripada 6 jenis fi'il ini. Ada banyak jenis lagi, tapi saya akan terang ikut buku teks sajalah yang silibus anak-anak yang sepatutnya tahu dan belajar. Ya, sahih ada 3, tapi saya terangkan 2. Mu'tal ada lagi, tapi saya terangkan yang ada dalam buku teks sahaja. Okey. Ini ismul fa'il li fi'li sulasi. Okey, yusaru ismul fa'il min as-sulasi ala wadnin fa'ilun. So merah kan fa'ilun. Ya, fa'ilun merah kat situ. Anak-anak mesti simpan dalam minda anak-anak. Fi'il yang 3 huruf, kita akan bina isim fa'il di atas wazan fa'ilun. Fa'ilun. Okay, Ustazah keluarkan perkataan fa'ala. Fa'ala. Fa, ain, lam. Jadi fa'ilun. Di situ anak-anak tengok usaha merahkan alif. Maknanya alif itu adalah tambahan daripada perkataan fa'ala. Fa'ilun. Saya bagi contoh tepi tu, kataba. Kataannya adalah kataba, isim fa'il, katibun. Ada apa? Ada alif. Jadi fa'ala, fa'ilun. Ini untuk 3 huruf. Ustazah ajak yang 3 huruf sahaja. Okey. Kita dengar lagu sikit. Lagu ni Ustazah ambil daripada sahabat Ustazah punya. Okey. Ada lagu kat sini. Okey. Ismul fa'il ada 2 wazan. Fa'ilun untuk 3 huruf. Katabal katibu wa qara'al qari'u wa huma qa'imani fil fasli. Okey, kalau dalam lagu tadi dia kata ada 2 wazan. Tapi Ustazah kat sini nak guna 1 wazan saja. Sebab untuk 3 huruf dia guna 1 wazan saja, fa'ilun. Okey, Ustaz nak ulang lagi sekali lagu ni. Okey, Ustaz nak ulang lagi sekali, anak-anak boleh dengar, boleh hafal. Ustaz tak galakkan anak-anak hafal lagu Korea tu, anak-anak hafal lah lagu ni. Isim fa'il. Okey, Ismul fa'il ada 2 wazan. Fa'ilun untuk 3 huruf. Katabal katibu wa qara'al qari'u wa huma qa'imani fil fasli. Okey, jadi ada 2 wazan. Jadi kita ambil 1 saja wazan, iaitu fa'ilun untuk yang 3 huruf. Okey, dapat? Sekali lagi Ustazah nak tunjuk macam mana pecahan perkataan itu berlaku. Okey. Anak-anak boleh tengok. Okey, perkataan fa'ala. Okey, Ustazah pecahkan satu-satu. Fa, ain, lam. Bila kita nak buat isim fa'il, jadinya fa'ilun. Ustazah merahkan lagi sekali alif kat situ supaya anak-anak nampak selepas huruf fa ada huruf alif. Selepas huruf fa ada huruf
huruf alif. Okey, Ustaz bagi contoh perkataan dafa'a. Dafa'a. Okey, dal itu duduk sama tempat dengan huruf fa. Okey, Jadi, kalau kita nak buat isim fa'il, kita kena letak alif selepas dal, selepas fa fi'il. Okey, jadi apa? Ustazah tak dengar awak menjawab ni. Kalau dalam kelas mesti awak menjawab Ustazah tanya kan. Jadi apa? Huruf dal, okey. Lepas huruf dal, kita akan tambah alif. Selepas tu kita sambung lagi menulis fi'ilnya fa dan juga ain. Maka jadilah dia dafi'un. Dafi'un. Dafa'a dafi'un. Fa'ala fa'ilun. Dapat Okey. Kita akan tengok satu-satu. Okey, awak mesti dapat 6 perkara hari ni. Okey. Pertama perkataan kataba. Perkataan kataba iaitu perkataan yang tidak ada hamzah, iaitu perkataan yang tidak ada huruf illah. Huruf illah tu apa? Huruf illah ada huruf awi. Bukan penyanyi tu. Huruf illah adalah huruf awi, alif, waw dan juga ya. Jadi perkataan ni tidak ada huruf illah dan juga tidak ada hamzah. Kataba. Okey, bila kita nak buat isim fa'il, kita akan tambah alif selepas fa fi'il, iaitu selepas huruf kaf. Maka jadilah dia katibun. Anak-anak boleh sebut Anak-anak duk belajar seorang-seorang di rumah tu boleh sebut, tak ada masalah. Okey. Kemudian Ustaz nak bagi contoh perkataan-perkataan yang lain, anak-anak boleh cuba jawab. Zahaba. Isim fa'ilnya akan jadi jawablah tu. Jadi apa? Zahibun. Kita tambah alif selepas fa fi'il, iaitu huruf zal. Zahibun. Sami'a. Sami'un. Sami'a. Sami'un. Okey, la'iba. La'ibun. La'iba. La'ibun. Zara'a. Zari'un. Fataha. Maka jadinya adalah fatihun. Dapat Kita akan guna wazan fa'ilun. Untuk perkataan kataba, maka kita terus je tambah alif selepas fa fi'il, iaitu selepas huruf yang pertama. Zahaba, zahibun. Sami'a, sami'un. La'iba, la'ibun. Zara'a, zari'un. Fataha, fatihun. Okey, anak-anak boleh buat catatan. Fi'il 3 huruf yang tidak ada huruf illah, yang tidak ada hamzah, seperti contoh yang ada dekat skrin ni, maka anak-anak boleh masukkan alif selepas fa fi'il. Fa fi'il, fa'ilun. Masukkan terus alif dekat situ. Jadi katibun, zahibun, sami'un, la'ibun, zari'un, fatihun. Okey, dapat Okey, yang kedua. Okey, catat kalau belajar tak catat memang lupa lah. Dah nak cuti lagi lama pula. Okey, seterusnya adalah perkataan yang ada hamzah. Contohnya ialah akhadha. Akhadha. Okey, ada hamzah kat mana? Kat depan. Okey, bila kita nak buat isim fa'il, maka kita akan tambah alif selepas fa' fi'il, iaitu selepas hamzah. Nampak Ustaz dah tambah dah. Jadi hamzah kemudian alif dan ditulis tanda panjang. Anak-anak mesti tulis tanda panjang seperti mana Ustazah tulis dekat skrin tu. Jangan tulis yang ada merah tu. Tulis seperti Ustazah tulis yang ada tanda panjang. Akhadha, akhidhun. Akhidhun, tanda panjang. Jangan tulis dua, ada hamzah ada alif. Terus tulis tanda panjang macam tu. Okey, kemudian saya bagi contoh perkataan yang sama dengan akhadha, iaitu akala, akilun. Akilun, tanda panjang. Okey, satu lagi fi'il
yang ada hamzah juga. Tapi di mana hamzahnya? Di tengah. Di mana hamzah? Di tengah. Maka isim fa'il atas wazan fa'ilun akan jadi sa'ilun. Okey, sa'ilun. Ustaz merahkan alif itu sebab itu adalah alif yang memang kita kena bubuh untuk kita buat wazan fa'ilun. Tapi hamzah asal pada fi'il madhi itu hamzah baris fathah. Dia duduk di atas alif. Bila anak-anak nak buat isim fa'il, ain itu akan berbaris kasrah. Jadi hamzah baris kasrah sekarang. Jadi anak-anak kena tulis macam ni. Iaitu hamzah yang ada rumah, ada nabrah. Jadi sa'ilun, dia masih hamzah juga. Cuma penulisan dia sedikit berbeza. Dia ada rumah sebab dia baris kasrah dekat situ. Jadi sa'ala masih lagi menggunakan wazan fa'ilun, dia menjadi sa'ilun. Bezanya adalah pada penulisan hamzah sahaja. Masih lagi wazan fa'ilun. Okey, dapat anak-anak? Okey, yang ketiga perkataan yang ada hamzah juga iaitu hamzah di belakang. Belakang pada fi'il tersebut qara'a. Okey, qara'a. Okey, untuk perkataan ni isim fa'ilnya qari'un, fa'ilun. Juga sama. Hamzah yang tadi kita tulis di atas alif, sekarang kita tulis di atas ya, di hujung ekor ya tu. Jadi qari'un. Qari'un. Masih lagi menggunakan wazan yang sama, fa'ilun. Cuma Ustazah nak tunjuk kat sini ada sedikit perbezaan pada penulisan. Akhadha, akhizun, sepatutnya hamzah dan alif. Tapi penulisannya adalah alif panjang. Alif ada tanda panjang. Akhizun. Sa'ala, sa'ilun. Hamzah ada rumah. Hamzah ada rumah, penulisan yang betul. Okey, qara'a, qari'un, fa'ilun. Hamzah kita tulis di atas ya, di ekor huruf ya yang tak ada titik tu. Tulis macam Ustazah tulis lah. Okey, dah dapat dah catatan yang kedua. Okey, yang ketiga. Ini untuk fi'il mu'tal. Okey, fi'il mu'tal iaitu perkataan yang ada alif di tengah. Alif tadi Ustazah habaq dah huruf ilah. Sebagai contoh perkataan qala. Qala. Okey. Isim fa'ilnya atas wazan fa'ilun juga. Okey, akan jadi qailun. Qailun. Qala, qailun. Okey. Okey, sekali saya terang. Okey, tengok perkataan seterusnya. Ba'a. Ada hamzah juga, ada alif juga kat tengah kan? Maka isim fa'il dia atas wazan fa'ilun akan jadi ba'i'un. Ba'i'un. Ba'a jual, ba'i'un orang yang jual ataupun terjemahan Melayunya penjual. Qailun, qala berkata, qailun orang yang berkata. Macam tu terjemahan dia. Okey, seterusnya perkataan nala. Ada alif di tengah, isim fa'ilnya akan jadi nailun. Nailun. Okey, yang terakhir saya bagi contoh perkataan qama, isim fa'ilnya akan jadi qaimun. Qama berdiri, qaimun orang yang berdiri. Okey. Dari mana datangnya hamzah? Dari mana datangnya hamzah tersebut? Hamzah tersebut datang daripada alif yang ada dekat perkataan qala, ba'a, nala, qama. Dapat tak? Okey, yang Ustazah merah pada perkataan qailun, alif yang ada dekat situ adalah alif tambahan untuk wazan fa'ilun. Tapi hamzah tu mai mana? Hamzah tu mai daripada perkataan alif yang ada pada qala, ba'a, nala, qama. Dapat tak? Okay, kita dah pergi perkara yang ketiga.
Wazan dia tetap sama, fa'ilun. Cuma ada sedikit perubahan-perubahan disebabkan perkataan-perkataan ada huruf illah, ada hamzah. Sebab itulah dia berubah sedikit lah. Daripada kalau yang mudah tadi, perkataan kataba, kita tak ada ubah apa, cuma kita tambah alif saja selepas fa' fi'il, jadi kataba katibun. Tapi kalau perkataan yang ada huruf illah, ada hamzah, dia ada sedikit perubahan-perubahan yang anak-anak kena ambil tahulah. Okey. Perkara yang keempat, masih lagi fi'il mu'tal juga. Okey, Ustazah bagi perkataan jara. Jara. Ada huruf ya dekat situ. Ya tak ada titik, kita panggil alif maksurah. Okey. Isim fa'ilnya adalah jarin. Kita masih lagi menggunakan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Jarin. Kalau bilang tak cukup. Fa'ilun. Ada berapa huruf? 4 kan? Fa'ilun. Tapi kalau jarin, ada berapa huruf? 3. Tak cukup kan? Okey. Sepatutnya ada ya kat situ, tapi ya itu dibuang. Okey, Sepatutnya ada ya kat situ, tapi ya-nya dibuang. Jadi jara, jarin. Awak boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada tingkatan 3. Okey. Jara, jarin. Okey, sekarang saya bagi perkataan seterusnya. Masya. Masya. Mashin. Okey. Masya. Mashin. Mereka daripada fi'il yang kategori yang sama. Jara, masya, okey. Tala, tala. Isim fa'il jadi apa? Cepat. Kita kena tambah alif selepas fa' fi'il. Selepas huruf ta. Jadinya adalah talin. Talin. Okey, ini adalah yang keempat. Saya tulis nombor 4 tepi tu kan? Ni yang keempat. Iaitu untuk perkataan yang ada huruf illah di belakang. Jara. Belakanglah huruf illahnya. Masya. Tala. Perkataan fi'il yang ada huruf illah di belakang. Maka anak-anak nak buat isim fa'il, huruf belakang tu kita tak boleh bubuh. Sepatutnya fa'ilun 4 huruf, tapi dia jadi jarin 3 huruf sahaja. Kenapa? Bila dia tidak ada alif lam, maka dia kena buanglah ya dia. Jadi Ustazah ada tulis warna biru dalam bulat ni, warna biru. Ad-da'i. Kalau anak-anak berbuat alif lam, anak-anak boleh masukkan semula ya-nya. Okey. Kemudian radiyah. Perkataan yang ada huruf illah, radiyah, ya. Okey. Isim fa'ilnya akan jadi radin. Radiyah, radin. Tapi orang Melayu nama radi ya. Dia baris satu lah. Dia baris kasrah saja, dia tak baris kasratain. Okey. Nasiyah. Nasin. Ni untuk yang kelima, yang ada huruf illah di belakang. Yang ada huruf illah di belakang. Kena catat yang Ustazah kata tu. Contohnya perkataan radiyah. Contohnya perkataan nasiyah. Sekejap Ustazah akan buat kuis, apa yang Ustazah ajak, Ustazah tanya yang tu lah. Okey. Sebab tu Ustazah suruh catat. Okey, kemudian perkara yang keenam adalah perkataan da'a. Ada huruf illah juga di belakang. Tapi huruf illahnya adalah alif. Tadi huruf illah agak, tapi ya. Ni alif di belakang, tapi hurufnya adalah huruf alif. Da'a. Isim fa'ilnya akan jadi da'in. Jadi kalau anak-anak masukkan alif lam pada perkataan yang duduk dalam merah semua ni, anak-anak boleh tambah ya di belakang lah. Al-jari, al-mashi, at-tali, al-radi, al-nasi, ad-da'i. Boleh lah. Kalau tidak, kita tak boleh letakkan dia ya kat belakang. Jarin, mashin, talin, radin,
nasin, da'in. Okey. So ada 6 perkara. Saya ulang lagi sekali. Saya nak ulang lagi sekali. Pertama sekali, saya ulang pertama sekali fi'il yang tidak ada huruf illah ataupun tidak ada hamzah. Contohnya perkataan kataba, kita tidak ada masalah, terus saja bina isim fa'il di atas wazan fa'ilun. Kataba katibun. Okey, yang kedua kita ada fi'il yang ada hamzah, iaitu akhadha, iaitu sa'ala, iaitu qara'a. Jika kita guna wazan fa'ilun, tetapi sedikit perubahan pada penulisan hamzah. Okey, kalau akhadha, kita bina isim fa'ilnya menjadi akhizun. Itu ada tanda panjang. Anak-anak mesti tulis panjang. Tanda panjang tu mesti letak. Kalau format peperiksaan tak letak tanda panjang adalah salah. Sama ada dalam Quran pun ada tanda panjang. Ada yang baca pendek. Macam itulah. So kalau kena ada tanda panjang, anak-anak memang kena tulis tanda panjang. So akhadha akhizun. Masih lagi wazan fa'ilun tetapi sedikit perubahan pada penulisan. Sa'ala, sa'ilun, hamzah ditulis di atas nabrah lah. Kita panggil ni macam kita nak tulis ba tapi kita tak letak titik, kita letak hamzah. Okay, Kemudian qara'a, qari'un, hamzah kita tulis di atas ekor huruf ya yang tidak ada titik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan qala, kita masih lagi membina di atas wazan fa'ilun, qailun, iaitu alif yang ada pada perkataan qala itu kita ubah menjadi hamzah dan kita tulis di atas nabrah, di atas mangkuk macam huruf ba tu. Okey. Yang keempat, perkataan jara ada huruf illah di belakang seperti contoh masya tala. Maka kita buatlah isim fa'ilnya menjadi jarin, menjadi masyin dan menjadi talin tanpa ya di belakang. Okey. Kemudian radiyah, nasiyah ada huruf illah di belakang iaitu huruf ya. Anak-anak boleh bina isim fa'il juga sama macam jara iaitu radin, nasin. Dan yang terakhir yang keenam, da'a, kita ada alif kat belakang. Bila kita nak bina isim fa'il, kita bina isim fa'il sama macam yang atas-atas tadi juga, iaitu tanpa ya di belakang menjadi da'in. Okey, dapat Okey. Sekarang saya nak highlight satu perkara yang mana dalam perkara ni ada dalam buku teks, iaitu anak-anak kena tengok bila anak-anak buat isim fa'il, dia boleh menunjukkan muannas, dia boleh menunjukkan muzakkar. Okey, sekarang ni semua muzakkar. Tadi jarin, masyin, talin, radin, nasin, da'in. Ini semua muzakkar. Kalau anak-anak nak bina muannas, anak-anak kena tambah ya semula. So jarin, jariyatun. Tak boleh tambah ta mabutah. Jadi jarin, jaratun. Tak boleh. Masyin, masyatun. Tak boleh. So masyin, masyiyatun. Talin, taliyatun. Tala ni adalah mengecat. So talin pengecat. Taliyatun pengecat perempuan. Okey. Cat bawah-bawah boleh lah. Naik atas-atas tu bagi orang lelaki lah. Kan jatuh ke debuk jenuh pula. Okey. Radiyah, radin, mu'annas, radiyatun. Sebab itulah orang Melayu nama radiyah. Mu'annas. Radin, radiyatun. Ya tu kena wujud balik. Anak-anak tak boleh radin kalau makna radatun. Tak kena. Nasin, nasiyatun. Tak boleh nasin, nasatun. Tambah tamah butah saja di situ. Tak kena. Mesti ada ya. Nasin, nasiyatun. Da'in, da'iyatun. Da'in, da'iyatun. Tak boleh da'in, tambah tamah butah. Da'atun. Tak kena.
da'itun ke apa ke, tak kena. Da'in, da'iyatun. Okey nah. Ni kalau untuk buat muannas, anak-anak kena wujudkan balik ya yang telah dibuang. Nah, jarin, jariyatun, masyin, masyiyatun. Okey, ini contoh ayat, iaitu perkataan isim fa'il di dalam ayat. Tadi dalam lagu tadi ada. Dalam lagu, kalau anak-anak perasan, dalam lagu tadi dia bukan saja bagi wazan, dia juga bagi contoh ayat. Okey. Katabal katibu al-qissata. Qara'al qari'u al-kitaba. Huwa la'ibun mashhurun. Huwa la'ibun mashhurun. Ini contoh-contoh isim fa'il yang ada di dalam ayat. Okey. Kemudian ada sedikit tadribat. Okey, sedikit tadribat. Anak-anak try tengok jawab. Tadi anak-anak dah bersama-sama dengan ustazah ulang kaji untuk ismul fa'il. Okey, contoh perkataan ba'a. Anak-anak bubuhlah jawapan di dalam kertas yang anak-anak tulis tu. Ba'a, akhaza, syariba, darasa, jara, nama, sa'ala, radiya, sami'a. Okey. Cuba tengok bubuh jadi macam mana. Sementara anak-anak nak tu, saya nak pasang lagi sekali lah lagu ni. Ismul fa'il ada dua wazan. Fa'ilun untuk 3 huruf. Katabal katibu wa qara'al qari'u wa huma qa'imani fil fasli. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey, ba'a, ba'i'un, akhadha, akhidun, syariba, syaribun, darasa, darisun, jara, jarin, nama, naimun, sa'ala, sa'ilun, radiya, radin, sami'a, sami'un. Siapa yang betul semua bagi tepukan dekat diri sendirilah. Okey, jadi ustazah dah terangkan semua isim fa'il untuk 6 jenis perkataan yang ada di sini. Yang ada dalam silibus kita untuk KSSM menengah rendah bahasa Arab 31. Okey okey, sekarang kita nak quiz. Anak-anak boleh masuk quizzes. Game code 219828. Okey, 219828. Okey, Ustazah akan tanya yang Ustazah ajak lah. Jadi anak-anak boleh masuk 219828 dekat quizzes. Okey. Okey 219828. Okey. Okey, boleh masuk. Siapa yang nak join? Okey. Okey, Afzan. Siapa lagi? Boleh bangkit tidur dah. Kat pukul 11 dah. Boleh masuk kuis dah. Tak ada nama. Okey, mai. Cepat. Saya bagi masa dah 3 minit. Zakira, bagus.
Aida. Kah anak-anak sekolah Abi mana? Sekolah Gamara mana? Sekolah Sanglang mana? Okey, masuk. Rashid, Ridha. Tadi Radin. Ridha. Nur Umairah. Rashid, ajak kau masuk, Rashid. Nabiha. Atika. Mu'annas dia ramai ni, muzakkar mana? Banat je. Mana tulab mana? Okey, masuk anak-anak. Ilham. Dua Zainab mana? Dua Zainab. Dua Sumayyah. Tingkatan dua pun boleh dah. Mudah saja isim fa'il. Hani. Okey, sikit lagi masa. Sekejap lagi saya nak tekan start dah. Okey, sebelum kita nak mula, boleh buka balik nota, ulang kaji balik. Ada 6 perkara yang Ustazah tekankan tadi. Saya akan tanya yang tu lah, yang Ustazah dah terang tadi. Jadi boleh buka balik, tengok contoh-contoh fi'il yang Ustazah bagi tadi. Okey, ada lagi nak join? Okey, saya tunggu seminit lagi. Boleh seminit? Boleh okey. Jadi pelajar yang dah masuk, boleh buka balik nota. Ulang kaji. Ulang kaji apa yang kita pelajari, iaitu isim fa'il atau wazan fa'ilun. Untuk perkataan yang tak ada huruf illah, yang tidak ada hamzah, yang ada hamzah, yang ada alif kat tengah, yang ada huruf illah kat belakang. Okey. Buka balik catatan, tengok. Okey, Okey, Ustazah dah cukup masa. Saya nak mula. Okey, Ustazah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat berjuang. Okey, Zakira. Duduk atas sekali. Haida. Sama. Okey, Alhamdulillah tak ramai yang salah. Boleh faham. Cuma mungkin duduk di bawah tu mungkin sebab lambat sikit menjawab.
Sebab dia markah dia mengikut masa kita menjawab. Nah. Okey. Alhamdulillah, tak salah. Yang tak dapat masuk ni Nabihah ni kenapa? Mungkin line tak clear kot. Amira. Tak salah lagi, laju sikit. Okey. Zakirah pun tak salah. Aida. Afzan, laju sikit. Kuis ni dia ikut masa kita menjawab lah. Kuisis ni dia ikut masa kita menjawab. Walaupun betul tapi kita ambil masa yang terlalu lama, kita tak dapat markah penuh lah. Tak dapat poin yang tinggi. Okey, Aida dah habis, betul semua. Tahniah Aida. Zakira sudah pun potong. Aida. Atika sudah pun potong. Okey, kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita jawab. Okey, alhamdulillah Afzan. Wah. Okey, alhamdulillah ramai yang betul. Berbanding yang salah. Okey, tahniah. Okey, sikit lagi nak habis Amira. Bisur'ah. Saya nak end game. Masa dah nak habis. Okey, saya nak end game. Nabihah tadi mungkin internet dia tak okey asalnya. Sebab dia dah boleh masuk sekarang. Okey, masa dah habis. Ustazah end game. Okey. Okey. Yang tertinggi siapa tu? Aina, yang kedua Afzan dan yang ketiga Atika. Jadi tahniah semua. Alhamdulillah walaupun tak dapat number tapi alhamdulillah majoriti betul. Tahniah hari ni anak-anak masuk belajar dan dapat faham, alhamdulillah. Tahniah. Jadi Ustazah rasa untuk setakat tu dulu untuk hari ini. Jadi yang telah pun berjaya mendapat tempat boleh hubungi Ustazah di alamat email yang tertera. Okey. Nanti Ustaz bagi hadiah lah yang berjaya. Dan tahniah lah yang tak berjaya tapi Ustaz suka hari ni sebab alhamdulillah betul semua walaupun tak dapat nombor 1, 2, 3. Tapi alhamdulillah anak-anak boleh faham. Jadi setakat tu dulu untuk hari ni. Mungkin yang terakhir dah sebab sekolah dah nak buka. Jadi Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap. Kalau yang terkurang kat mana-mana kita jumpa lagi insya-Allah selepas ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.